Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Tusi Syarani, Menteri Besar, Menteri Ekonomi, Saudara Fizi, Menteri Kesihatan, Dr. Zul, KSU, Saudara Kerajaan Negeri, NCR dan semua tetamu yang dimuliakan, masuk pengarah Hospital Bahagia ada pengarah sini. Yang mana? Okey, baik, terima kasih. Setia bagi jadi tuan rumah. Minum teh semua ada ya. Baik. Kita dengar tadi penjelasan Saudara Rafizi. Ini IPR ini inisiatif ikhtiar pendapatan rakyat. Banyak ikhtiar yang diberikan. Ya. Tetapi yang saya tertarik, ikhtiar di perancangan itu berbeza daripada pelaksanaan. Ya. Dia apapun, dia teori kita apapun, dia pelaksanaan. Dan kita lihat di sini usaha dan yang telah membuahkan hasil. Mungkin ada yang mengatakan kalau konteks keperluan negara itu belum cukup, tetapi satu permulaan yang penting dan tanggungjawab kita adalah cari jalan bagaimana boleh kembangkan. Kita kena tahu bahawa negeri ini subur, tapi import ini, makanan ini memang luar biasa. Cili import, bawang import, sayur import, kabus import, terung import, semuanya. Padahal kalau kita tengok tadi, membanggakan. Mutu cili baik, mutu terung baik. Saya ingat kalau kadang-kadang bila saya pergi melawat, dia tunjuk letak terung atas meja aja. Saya tak berapa yakin mungkin dia beli di pasar. Tapi yang ni dia tunjuk terung di mana apa? Di pokok. Pandai. Di pokok. Dan saya masa PKP COVID dulu, saya tanam cili dengan terung dan pisang tentunya. Nanas tak jadi. Silap petua. Tapi kalau petik, terung dan cili itu jadi. Tapi itu bukanlah scale macam ini. Ini maknanya saya tahu sukarnya. Pada masa itu dia tidak ada bantu, tak ada orang tukang kebun, tak ada. Jadi kita tanam di Singapura, kita tanam sendiri dan saya nak cuba. Rupanya tidak sangat susah tapi kena tekun betul-betul. Tapi yang diperkenalkan dalam IPR Intan ini agak lebih moden. Kita kadang-kadang selalu salahkan petani. Petani tak apa nak kerja, malas kerja. Kalau dia kerja teruk, gaji RM600 sebulan, dia semangat kurang. Ya. Kerana produktiviti itu rendah, pendapatan rendah. Sebab itu saya tidak mewakili pandangan ini. Dia pandangan kadang-kadang golongan cerdik pandai itu, elit ini, dia anggap semuanya salah orang kampung ni. Dia anggap yang dia semua pandai dan orang kampung tak tukar sikap, malas bekerja dan sebagainya. Itu cabaran bagi kita. Ya. Sebab cara kita tentukan dasar itu penting. Nah, kalau umpamanya ketentuan ekonomi, ya betul, saya dapat pandangan bahawa Kementerian Pertanian, Lokman pada sini, Lokman, ya, itu tugas. Tetapi boleh selaraskan, tak ada masalah. Ya. Kerana dalam kerajaan kita sekarang ni, kita kerja sebagai satu pasukan. Ya. Sekarang umpamanya apa kena mengenang Kementerian Kesihatan? Dia patut ubat orang, dia nak ubat pokok dia, apa kerja dia? Tetapi tanah itu tanah Kementerian Kesihatan. Jadi ini penyelarasan yang dulu kita tak fikir. Pertanian, tanah pertanian lah. Okey, apa yang ganggu tanah Kementerian Kesihatan atau pendidikan atau dalam negeri? Ya, ini saya dah tambah atau penjara. Ini kawasan-kawasan mana pengarah penjara dia ada kan? Pengarah penjara Batu Gajah. Tadi saya jumpa dia dulu jaga saya di Sungai Buloh. Tapi pasal dia baik, saya terima kasih. Ni maknanya tanah ada. Jadi yang saudara Rafizi bangkitkan tadi itu, tanah tak ada untuk dikerjakan, tapi tanah tu ada. Maknanya tanggungjawab kita, dan mungkin dalam mesyuarat nakol akan datang, atau saya mengingatkan dalam KSU kementerian,
bawa hal ini soal tanah, sama ada sebahagiannya nak dikendali oleh Jabatan Pertanian dan Mardi, silakan. Tapi bagi tanah yang cukup supaya IPR ini dapat juga dikembangkan. Ya. Jadi dia bukan maksudnya persaingan ni fastabiqul khairat, berlumba untuk buat kebajikan. Ya. Dan ini kita patut jadikan. Jadi kalau masalah pertama, tanah. Kemudian tentunya soal baja, benih. Benih. Kemudian saluran air. Dan kalau di setengah tempat, dia perlu tenaga. Jadi ini semua harus disiapkan. Dan saya ingat, kalau hasilnya terjamin begini, tak rugi kalau kerajaan tampung sebahagian daripada kos pengeluaran dia. Sebab kos pengeluaran pertanian ni bukan kecil. Kita nak besarkan mada apa-apanya. Kosnya dah cecah lebih daripada 3-4 bilion ringgit sekarang ni. Untuk padi. Ya. Betul kita kena besarkan. Tetapi saya nak maklum bahawa kos itu kalau boleh dipantau, disediakan, terutama di Kementerian Pertanian tentu mendapat peruntukan yang besar. Tapi kalau kita dapat ubah suai, yang saya tertarik dengan macam IPR Intan ini apa dia? Dia maknanya satu ikhtiar agak baru yang luar daripada pemikiran kita lalu. Ya. Jadi kita ada pendekatan, dia bukan tanah milik Kementerian Ekonomi. Tanah milik kementerian masing-masing. Ya. Dia bukan pindah milik Kementerian Kesihatan ke IPR punya projek. Tidak. Dia masih kekal. Begitu juga tadi cadangan Exco pun ada dan MB untuk kau tanah Perbadanan Kemajuan Negeri, Tanah Kemajuan Negeri PKNP. Kemudian itu sama ada sewa, tak bolehlah projek-projek kecil, tapi maknanya adalah kaitan dan dihadkan. Okey, projek ini akan berjalan, tanah ini diperlukan 5 tahun akan datang. Buat betul-betul dalam perjanjian, 5 tahun diserah balik. Atas at no cost ke, minimal cost, tak kira lah. Ya. Ini hal-hal yang boleh dilakukan. So, saudari kena faham bahawa ekosistem dengan jelas. Apa yang orang mengeluh selama ini? Dia kata tak sesuai baja. Benih tak ada mutu. Kemudian dah tanam dah elok, pasaran tidak ada. Ini saya ingat lagi teori Ungku Aziz lama dulu. Dia kata irregularities in the marketing infrastructure. Saya main hafal lah. Maknanya ketidaksesuaian kerana kelemahan dalam infrastruktur pemasaran. Dia nelayan, ambil ikan, tangkap ikan, kemudian harganya RM8, pergi ke Ipoh dah RM15. Jadi pasaran tak terkawal. Sebab itu ada lembaga pemasaran. Tadi disebut umpamanya Hilmi, mana Hilmi tadi? Yang pengurus dia? Hilmi tadi. Hilmi berbincang dengan Menteri Ekonomi, dia kata kadang-kadang ada harga tu agak baik sikit, kemudian ada lambakan daripada India ke daripada Vietnam yang menurunkan harga sementara waktu. Macam kartel dia kerja ni. Baik. Kalau tanya saya, ini tugas farmer atau LPP. Ambil dulu. Ambil dulu dan sebagai satu simpanan untuk kawal harga. Ini seperti mana kita lakukan untuk pengampungan ayam baru-baru ini. Jadi masalah ada, tapi kena cari jalan selesai. Kalau kita minta hanya Kementerian Pertanian untuk buat itu tak bolehlah, sebab ada hal-hal yang di luar daripada Kementerian Pertanian. Sebab itu kita ada NACOL, Jawatankuasa Selaras semua kementerian-kementerian dan jabatan. Jadi saya tertarik, kadang saya fikir kalau ada kejayaan, kerjasama lah, tak apa. Ya. Kalau umpamanya minta Luqman cari Mardi dan Jabatan Pertanian, semak projek ini. Ya. Apakah boleh diperbaiki lagi atau boleh diambil sebahagiannya dijalankan di tanah-tanah Jabatan Pertanian. Masih banyak tanah Jabatan Pertanian. Saya ingat lagi saya Menteri Pertanian dulu. Lama dah. Jadi hal-hal ini kita kena
bereskan bersama tanpa mengenakan kos yang terlalu tinggi. Kerana kerajaan pun ada kekangan. Semua sekolah minta wang, hospital bahagia pun sekejap lagi pengarah nanti minta lagi projek. Ada. Saya dah agak dah. Menteri Kewangan jangan pergi mana-mana. Mana-mana pun orang nak minta projek. Tak ada orang cadang kata saya nak derma ke, atau saya nak bayar cukai lebih, tak ada. Ada cadang. Boleh tak kita tambah cukai, bayar cukai? Tak ada. Yang dia nak projek. Termasuklah pengarah hospital bahagia. Baik. Jadi kalau begitu, kita cuba cari jalan, gunakan dana yang ada. Jadi ingat ya, projek ini, kita lihat satu contoh, Menteri kata ada beberapa yang lain, tapi kesempatan saya lihat di sini, dan kita bangga. Ya. Betul, saya juga lihat banyak-banyak projek Jabatan Pertanian dan Mardi yang skalanya besar juga, dan dijalankan, ya dia boleh teruskan. Jadi tak ada masalah. Tetapi hal ini tu dia ada lain sikit. Dia ambil peserta yang miskin. Betul tak? Ataupun yang tani-tani ada yang dah kaya kan? Kaya ke yang datang ni? Dah, okey. Mana yang bawah kategori miskin, kita bagi dia peluang pekerjaan, termasuk beberapa keluarga orang asli. Orang asli ada, angkat tangan tengok. Ya. So, orang asli sekarang smart, saya tak bercam sekarang ni. Baik. Jadi itu pendekatan lain yang dilakukan oleh dalam program IPR ini. Dia lain sikit. Kalau Jabatan Pertanian dan Mardi itu dia guna petani-petani yang sedia ada. Jadi dia boleh teruskan. Jadi saya harap hal ini boleh diteliti lagi. Kalau pengeluaran sekadar ciri dah mula besar dan ada ancaman lambakan daripada negara luar, maka kita kena siap LPP, LPN, farmer standby ya, untuk kawal supaya jangan menjadikan masalah kepada petani-petani. Ini saya kita cuba ayam dulu. Tiap kali nak sebut pengapungan, semua kata ada masalah, takut syarikat-syarikat besar kartel ini naikkan harga, akan rosakkan projek kita sebagainya. Tapi bila saya cadang, saya kata buka ruang import. Sekarang ayam di Siam murah. Ambil import besar, simpan dalam stok. Siapa naikkan harga, kita longgokkan balik. Barulah ada kekuatan. Di mana jabatan ini kerja secara bersama dan sinergi akan berhenti, akan membantu. Jadi orang tak beranilah sangat. Kalau tidak, kata-kata ini dia bully. Kerajaan pun tak berani. Pertama, kata ini orang kaya. Sebagainya lah. Dan keduanya, pengaruh dia besar. Dan ketiganya, kadang-kadang kita orang politik tak berani nak ambil beberapa tindakan tegas. Tapi bila kita ambil contoh, kita panggil dia cara baik. Kita nak syarikat-syarikat besar dan kaya ni bantu. Tapi janganlah dia gugat atau sabotaj. Jadi kita kata baik, niagalah dengan baik dan harga berpatutan. Tapi jangan sabotaj usaha kerajaan. Kerana kalau kita naik harga terlalu tinggi, masalah yang dihadapi oleh pembeli, pengguna. Jadi sebab itu kita telah dapat cari jalan selesai. Jadi insya-Allah dalam mesyuarat akan datang, saya akan juga beri sokongan yang kuat supaya kita boleh tingkatkan usaha ini dan juga beri galakan kepada Kementerian Pertanian khususnya, ya, Jabatan Pertanian, LPP, Mardi, supaya dapat perluaskan lagi. Ya, kerana yang kita perlu ni bukan sedikit. Ya. Ayam, cili, terung dan lain-lain. Ya. Yang mampu dan ikut sesuai tanah. Saya bukan pakar pertanian, tapi yang saya tahu ada puluhan jenis tanaman yang boleh kita perluaskan. Tapi mesti ada dasar kerajaan jelas. Saya ucap terima kasih kepada Syarani dan Esko kerana bagi kerjasama dalam bidang ini. Dan saya mahu Perak juga menjadi satu contoh. Saya tak tahu berapa projek di Perak sekarang ni. Baru satu. Syarani, malulah aku ni ahli Parlimen Tambun. Dah, tapi SS pada ni Esko pun bagi tahu tadi ada beberapa tanah dia kenal pasti
dan sudah pun diberi kelulusan, tapi ada proses dia lah. Dia kena maklum, mungkin maklum kepada mesyuarat kerajaan negeri dan sebagainya, atau lembaga pada yang lain. Dan ketiga ada MB, ada ESCO ada, dan SS ada. Pokoknya beres. Jadi saya nak kalau boleh projek seperti ini sama ada bawah IPR utamanya dalam konteks pemberantasan kemiskinan. IPR ni dia ada kategorinya khas sebab target dia itu kalangan yang paling miskin. Dia akan target petani biasa. Okey. Jadi dia penting. Tapi kalau dalam hal itu supaya nak diperluaskan ke Jabatan Pertanian LPP, saya tak ada masalah. Tapi kita nak contoh dalam 1-2 bulan ini kita dapat laporan Perak negeri pertama dan punyai tanah yang paling besar untuk projek pertanian moden seperti ini. Kau tak dapat kan nasib dah tu Sehari. Masyarakat ni. Baik, jadi kalau ada keperluan lain, Kementerian Ekonomi ada, boleh sediakan. Apa yang perlu kita tambah-tambah. Ini kalau kita nak tambah sedikit, tak ada. Ini projek-projek ini dia tak minta ratus-ratus juta. Macam kita nak buat, katalah di Krian, itu belanjanya ratus-ratus juta. Bekalan air, elektrik itu besar. Itu keperluan lain. Itu high-tech. Tapi yang ini keperluan. Dan orang perlu barang-barang ini. Jadi saya, sekali lagi, akhir kalam, terima kasih kepada petani-petani. Baik daripada Putrajaya, juga daripada sini, terima kasih. Tunggu datang dengan semangat, termasuk perkembangan orang asli dan petani-petani lain dan saya doakan mudah-mudahan kerjalah dengan baik. Ini bukan saudara, ini bukan petani biasa. Kerana ini bagi contoh baru apa dia pertanian moden. Dia terang istilah saya tak apa faham. Dia tunjuk mesin-mesin tu, saya buat macam faham lah. Kurang kata apa-apa benar lagi tak faham apa ni. Saya kata saya faham. Cuba suruh saya ganti Hilmi bagi penerangan. Saya gagap juga. Tapi maknanya kemudahan-kemudahan baru, dia panggil Internet of Things, IoT, dia gunakan teknologi moden dan dia buat semua perkiraan cara lebih saintifik dan terbukti hasilnya. Kalau gitu, petani-petani ini, Rafizi kena pastikan nama-nama dia orang kita catat, yang Putrajaya dengan Tanjung Rambutan. Dan kita catat ini bila ada kejayaan, kata inilah mereka peneroka-peneroka pertanian moden yang hebat. Boleh gitu ya? Soal kalau pingat-pingat, nak bagi pingat saya tak tahu. Itu kita tanya betul besar. Baik, sekali lagi ucap terima kasih. Tapi saya harap dalam mesyuarat NACOL akan datang, kita akan bangkit lagi dengan perkara ini dan supaya ada kertas Kementerian Ekonomi dan Kementerian Pertanian terutamanya dan kementerian-kementerian lain yang patut menyediakan tanah. Saya sebut tadi tanah penjara, tanah Kementerian Dalam Negeri, tanah Kementerian Pendidikan dan lain-lain tanah yang di Kementerian Kesihatan yang dipinjam untuk beberapa waktu. Saya tak tahu kata sama ada minimal 5 tahun apa saya tidak pasti, tetapi harus disediakan. Dan ini kita nak dalam masa yang singkat. Boleh tak kalau KSU Tun Hisham dengan Datuk Lokman, kita bagi tempoh sebulan sebelum meeting tu kita dah dapat tahu dah berapa tapak tanah baru. Ada 30, 40. Kalau tak dapat 40, maknanya dua-dua KSU ni kena berdiri tu bagi penerangan. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Saya bangga. Saya sebenarnya kita banyak rancangan. Tapi kita nak tengok berhasil, itu penting. Saya hari ini di Tambun dan di Perak ni satu sejarah yang luar biasa. Untuk Syahrani, terima kasih. Pagi-pagi tadi saya pergi ke jualan Tunai Rahmah. Barang-barang ikan, ayam, beras, murah daripada Tunai Rahmah. Ini dia Rahmah Madani yang pada panggil. Tapi murah betul. Dan saya ingat tadi 3-4 ribu orang datang beli belah. Kemudian pergi projek STR. Macam mana orang kampung datang dan beli di kedai dengan harga yang tak berpatuhan, dia tahu supaya meringankan beban dia. Kemudian pergi himpunan convention kerajaan perpaduan, juga rekod ini yang pertama, kerajaan negeri pertama yang buat convention perpaduan.
Kemudian sama-sama di sini melihat satu rekod kejayaan IPR untuk mengurangkan tekanan kepada petani miskin dan mengurangkan beban negara kerana import pertanian yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.